Hai, bertemu kembali dalam channel Cikgu Ong. Pada hari ini, Cikgu akan berkongsi dengan anda bagi sains tingkatan 1, subtopik 1.6 langkah-langkah dalam penyiasatan saintifik. Dalam video ini, kita akan belajar sepintas lalu tentang 12 kemahiran proses sains, 9 langkah dalam penyiasatan saintifik, 1 contoh laporan eksperimen lengkap, iaitu ayunan bandul, dan juga teknik melukis graf. Okey, tanpa membuang masa, jom kita lihat 12 kemahiran proses sains. Okay, yang pertama, membuat hipotesis. Yang kedua, mengawal pemboleh ubah. Okay, yang ini kita akan bincangkan secara detail dalam video ini. Selepas tu dah buat hipotesis dan tentukan pemboleh ubah, kita boleh membuat eksperimen, mengeksperimen. Semasa mengeksperimen, kita boleh jalankan pemerhatian, memerhati, mengukur dan menggunakan nombor, menggelas, melakukan penggelasan, serta mentafsir data. Selepas tu, daripada data, kita boleh jalankan ramalan, meramal, juga berkomunikasi melalui jadual ataupun graf, membuat inference daripada peristiwa tertentu, kita berikan sebab membuat inference, ataupun kita katakan sebagai kesimpulan awal, inference tu. Juga menggunakan perhubungan ruang dan masa. Dan kemahiran proses sains yang terakhir adalah mendefinisi secara operasi. Itu dia. Dan seterusnya kita akan lihat kepada langkah-langkah dalam penyiasatan saintifik. Sebelum tu, kita perlu faham apa itu kaedah saintifik. Kaedah saintifik ialah kaedah sistematik yang digunakan bagi menyelesaikan masalah dalam sains. Ada 9 langkah dalam kaedah saintifik. Kita lihat satu persatu. Yang pertama, mengenal pasti masalah. Kedua, membina hipotesis. Ketiga, mengawal pemboleh ubah. Seterusnya, kita akan merancang eksperimen, menjalankan eksperimen, mengumpul data, menganalisis dan mentafsirkan data, membuat kesimpulan dan akhir sekali menulis laporan. Setiap satu ni kita akan bincangkan satu per satu. Kita lihat yang pertama. Mengenal pasti masalah. Nampak tanda soal? Mesti ada masalah kan? Baru kita nak jalankan penyiasatan saintifik. Jadi, mengenal pasti masalah yang boleh uji dengan penyiasatan saintifik. Contohnya, diberikan dalam raja ini. Alamak, air tertumpah. So, bagaimanakah cara untuk saya menyerap air ini dengan cepat? Nampak tak tanda soal di belakang tu? Dalam mengenal pasti masalah, kan ada masalah. So, biasanya akan diikuti dengan tanda soal. Selepas mengenal pasti masalah, langkah kedua ialah membina hipotesis. Membina hipotesis ni dijalankan sebagai penerangan awal pemerhatian atau fenomena yang sedang dikaji. Dan hipotesis ini perlulah diuji. Balik kepada yang gambar tu, air tumpah. Jadi, anak dia kata apa? Lelaki ni kata, tuala kain menyerap air lebih banyak berbanding kertas tisu. Dia kata, itu adalah hipotesis bagi dia. Dan hipotesis ini biasanya dibina adalah gabungan pemboleh ubah dimanipulasikan dengan pemboleh ubah bergerak balas. Dan kita lihat sekarang, apa itu pemboleh ubah? Dalam mengawal pemboleh ubah, bagi kes di sini, pemboleh ubah ialah kuantiti fizik yang mempengaruhi pemerhatian atau fenomena sains. Dan pemboleh ubah ni terdiri daripada 3 jenis. 3 jenis pemboleh ubah. Yang pertama, pemboleh ubah yang dimanipulasikan, yang kita ubah-ubah. Bagi menjalankan sesuatu penyiasatan saintifik. Yang kedua, pemboleh ubah bergerak balas. Maksudnya selepas anda lakukan penyiasatan saintifik, apakah yang kita nak kutip data tu? Apa yang kita nak dapatkan? So, pemboleh ubah bergerak balas. Yang ketiga, pemboleh ubah dimalahkan, yang kita tetapkan. Lihat kepada raja ini. So, di sini yang pemboleh ubah dimanipulasikan adalah jenis tuala. Sebab dia sebut apa? Tuala kain, kertas tisu kan? 2 jenis. Yang ini adalah jenis tuala yang kita ubah. Yang bergerak balas adalah jumlah air yang diserap. Berapa jumlah air yang boleh serap oleh tuala kain dan juga kertas tisu.
Manakala untuk pemboleh ubah dimalakan, apa yang kita tetapkan di sini? Di antaranya adalah isi padu air dalam bekas. Kalau kita gunakan satu bekas, mesti tetapkan isi padu air. Baru kita boleh guna tuala kain ataupun kertas tisu. Nak tengok berapa jumlah air yang diserap. Boleh? So, ini mengawal pemboleh ubah. Selepas kita mengawal pemboleh ubah, kita perlu merancang eksperimen. Merancang. So, kita perlu merancang reka bentuk eksperimen. So, dalam perancangan, sudah pasti kita perlu memilih bahan-bahan dan radas yang sesuai. Okey. Selepas kita rancang, kita akan menjalankan eksperimen. Nak lihat kepada raja tu, perempuan tu kata, mari kita menguji hipotesis anda. Yes. Bina hipotesis atau pemboleh ubah, dah rancang, kita akan jalankan. Dan semasa menjalankan eksperimen, langkah berjaga-jaga mesti diamalkan pada setiap masa untuk mendapatkan data yang lebih tepat. Ini penting ya, langkah berjaga-jaga dan juga langkah keselamatan. Perlu untuk menghindari kemalangan. Ini penting, terutamanya kalau eksperimen itu melibatkan pemanasan. Selepas jalankan eksperimen, akan mengumpul data. Kita akan mengumpul data. Lihat di sini. Lelaki itu kata, kita perlu ulang sebanyak 3 kali untuk mendapatkan bacaan yang lebih tepat. Jadi pengumpulan data mesti dilakukan secara berhati-hati. Dengan menggunakan alat yang sesuai. Dan juga mengambil kira sebarang ralat rawak ataupun sistematik. Kita dah belajar kan tentang ralat rawak dan sistematik. Contohnya ralat pelas, itu kita perlu elakkan. Dan ukuran yang kita ambil perlu diulang sekurang-kurangnya 3 kali. Kenapa 3 kali? Sebab untuk mendapatkan nilai yang lebih tepat dan jitu. Ini langkah yang perlu kita jalankan semasa mengumpul data. Dan selepas kita kumpul data, macam mana kita nak susun data tersebut? Kita akan gunakan jadual untuk merekod data. Selepas kumpul data, kita akan teruskan kepada langkah seterusnya, menganalisis dan mentafsirkan data. Analisis perlu disertakan dengan bentuk komunikasi yang berkesan. Bentuk komunikasi seperti apa? Penggunaan graf dan jadual. Yes, kita akan guna graf dan jadual. Dia akan membantu. Dia akan bantu kita mentafsirkan data dengan lebih mudah. Contoh di sini, tengok. Kertas tisu dengan kain kan? Yang bawah ni adalah pemboleh ubah dimanipulasikan. Yang menegak itu pemboleh ubah bergerak balas. So, daripada jadual jelas nampak. Kain ni menyerap air lebih banyak. Sebanyak 20 cm padu. Ini contoh. Selepas tu, dah sampai bahagian membuat kesimpulan. Iaitu kesimpulan dibuat berdasarkan hasil analisis eksperimen. Dan semasa kita membuat kesimpulan, kita akan nyatakan sama ada hipotesis diterima atau ditolak. Dan jika ditolak, kita perlu membuat hipotesis baharu dan melakukan eksperimen semula. Dan yang terakhir, untuk penyiasatan saintifik ini ialah menulis laporan. Menulis laporannya. Ketika menulis laporan, semua data dan maklumat yang penting perlu disertakan. Ini contoh. Tepi nampak sini kan? Penyataan masalah, hipotesis, tujuan, pemboleh ubah sehingga kesimpulan. Ini adalah contoh laporan yang lengkap. So, seterusnya kita akan lihat kepada satu contoh eksperimen wajib. Yang ada dalam buku teks anda, muka surat 36 ke 37 bagi eksperimen 1.1. So, langkah pertama, tadi ingat mengenal pasti masalah. Kita lihat kepada pernyataan masalah di sini. Bagaimanakah panjang bandul mempengaruhi masa satu ayunan lengkap? Kita eksperimen ni boleh jalankan di sekolah, tapi sekarang PDPR kan? Nanti buka sekolah kita boleh jalankan bersama guru di makmal sains anda. Ini contohnya, ini satu kaki retort. Ada kayu. Gantungkan benang. Yang hujung ni, yang macam bola ni adalah bandul. Bandul. Di manakah panjang bandul? Di sini. Saya dah tunjukkan. So, ini adalah panjang bandul. Kita boleh letak pendek, lepas tu ikuti makin panjang. Itu maksudnya panjang bandul. Kita tukar panjang itu. Satu ayunan lengkap. Bagaimana dikira sebagai satu ayunan lengkap?
Okey, lihat di sini. Okey, katakan bando dilepaskan, dia ditarik ke A, kan tarik ke A kan. Okey, ditarik ke A, dilepaskan ke B. Okay. Lepas tu dia akan berayun balik ke A. Okay, nampak dari A ke B balik ke A. Dikira sebagai satu ayunan lengkap. Dari sini. Okey, di sini pergi, lepas tu balik ke tempat titik asal dia. So dia adalah satu ayunan lengkap. Okey, selepas kita kena pasti masalah, yang kedua kita membina hipotesis. Okey, hipotesisnya. Okey, semakin panjang bando, semakin panjang tempoh diambil untuk satu ayunan lengkap. Kalau makin panjang, katakan ayunan tu dia kata makin lama, makin panjang, semakin panjang tempoh diambil. Tujuannya eksperimen ini ialah untuk mengkaji hubungan antara panjang bando dengan tempoh ayunan. Bina hipotesis dah selesai. Yang seterusnya adalah mengawal pemboleh ubah. 3 pemboleh ubah. Ingat balik 3 pemboleh ubah. So, pemboleh ubah dimanipulasikan adalah panjang bando. Panjang. Okey, dia boleh dari pendek ke semakin panjang. Pemboleh ubah bergerak balas adalah masa untuk 10 ayunan lengkap. Kita akan guna jam randik ya, nak ukur masa dia. Pemboleh ubah dimalakan yang kita tetap adalah jisim bando. Kita guna bando yang sama setiap kali. Dan sudut ayunan. Okey, sudut ayunan. Contohnya, saya dah merahkan di sini kan. Ini sudut dia. Kita tarik tepi. Setiap kali mesti tarik dengan sudutnya yang sama. Okey, pemboleh ubah dimalakan. Hipotesis selesai, pemboleh selesai. Seterusnya, kita akan merancang dan menjalankan eksperimen. Nampak kan? Merancang, menjalankan eksperimen. So, dalam perancangan, kita perlukan bahan dan radas. So, antara bahan yang kita akan gunakan adalah kayu, kaki retort, bando, benang, jam randik dan pembaris meter. Pembaris meter nak ukur panjang tu. Benang tu kita nak ikat kan, nak ukur. Dan seterusnya adalah prosedur. Kena tahu langkah-langkah menjalankan eksperimen. Yang pertama, bando dengan panjang minimum 20 cm digunakan. Mula-mula guna 20 cm. Okay, yang kedua, bando ditarik ke tepi dan dilepaskan supaya 10 ayunan lengkap dibuat oleh bando. Okay. Ketiga, masa yang diambil untuk 10 ayunan lengkap direkodkan. Bila tarik ke tepi, bila kita nak lepas, tekan jam randik. Masa dia stop cukup 10 ayunan, kita stop jam randik. Maka kita dapat masa. Okay. Yang keempat, eksperimen diulang dengan panjang bando yang berlainan. Okay. Cuma satu, semasa anda buat laporan, murid perlu menulis prosedur dalam bentuk ayat pasif. Ayat ini memang diberikan, ayat pasif. Nampak? Digunakan, dilepaskan, direkodkan, diulang. Ayat ini adalah bentuk ayat pasif. Okay. Selepas kita jalankan eksperimen, kita akan buat apa? Mengumpul data. Yes, kita akan mengumpul data. Okay, data ni saya dah ambil daripada buku teks anda. Ini contoh. Okay, buat dalam bentuk jadual. So, ada panjang bando, pemboleh ubah, dimanipulasikan, yang purata. Okey, jadi di sini, eksperimen jalankan sebanyak 3 kali cubaan. Okey, cubaan pertama, cubaan kedua, cubaan ketiga. Selepas tu dapat nilai purata. Nilai purata ini dapat daripada hasil tambah. Kita guna contoh yang pertama ni. 9.1 tambah 9.2 tambah 9.0 ni. Tambah 33 bahagi 3. Maka you dapat 9.1 saat. Yang ini adalah untuk 10 ayunan lengkap. Jika panjang bando 20 cm. Okey, dan seterusnya 30, 40 sehingga 60. Okey, maka dapatlah data ini. Okey. Dan daripada data ini, kita akan menggunakan panjang bando dan juga purata masa ayunan lengkap untuk lukiskan graf. Sekarang kita masuk teknik melukis graf. Okey ya. So, dalam melukis graf, kita perlukan kertas graf. Saya dah tunjukkan ini kertas graf. Okey, kita dah sampai menganalisis dan mentafsirkan data. Okey, ini ada data tadi. Okey, cikgu dah masukkan ke sini panjang bando dan juga masa 10 ayunan lengkap. Okay. Teknik melukis graf saya dah senaraikan di sini. Kita akan lihat satu per satu. Dan jangan lupa semasa melukis graf mesti guna pensel.
Pensel, bukan pen. Okey, ni lihat yang pertama. Tulis tajuk. Okay. Saya akan minta lah pelajar tulis tajuk ni, tapi tak wajib. Contoh tajuknya, graf masa 10 ayunan lengkap. Okey, S adalah saat unitnya, lawan panjang bandul sentimeter. Okey, kalau graf masa ni mesti masukkan di bahagian Pak CY. Yang Pak C menegak tu. Yang bahagian lawan panjang bandul. Panjang bandul akan letakkan di bawah sini untuk Pak CX. Ini dah confirm, dah tetap. Graf contoh, graf ini, yang ni mesti di Y. Yang belakang mesti di X. Okey. Nombor 1, lihat. Lukis Pak CY dan Pak CX. Okey, lukis guna pensel. Ni. Nampak Pak CY? Saya, Pak CY yang menegak. Okey, melintang ni, mendata ni adalah Pak CX. Selesai, 2 Pak C. Kedua, tuliskan label dan unit. Okey, apa itu label unit? Kita lihat yang Pak CY. Inilah label dia. Masa 10 ayunan lengkap, label. X itu adalah unit. Okay. Untuk Pak CX pula, panjang bandul unitnya sentimeter. Ini adalah label dengan unit. Boleh ikut. Okey. Yang ketiga, labelkan skala. Okey, anda mesti guna skala seragam. Okey, saya mulakan dengan panjang bandul. Panjang bandul. Saya mulakan dengan panjang bandul dulu. Okey, so gunakan pensel. Nampak kan? Yang sedang melompat masuk tu. Saya buat macam ni supaya anda ingat. Anda mesti guna pensel. Buat ini. Garisan-garisan ni perlu buat. Okey, seterusnya masukkan skala. Panjang bandul di sini 20 hingga 60. Nampak tak 10? Tak nampak kan? Tapi kalau untuk jadikan skala seragam, anda perlu mulakan dengan 10. You mulakan dengan 10, 20, 30, 40, 50, 60. Okay, supaya jarak mereka adalah seragam. Maksud cikgu macam ni. Ini adalah sifar. Dari sifar ke 10. Sini jaraknya 10. 10 ke 20 adalah 10. Dia setiap satu mesti seragam. Sebab tu kita panggil skala itu mesti seragam. Dia tak boleh sini 1, lepas tu sini 5, sini 11. Dia tak boleh. Dia mesti seragam. Okey, sekarang kita lihat pula kepada Pak C Y. Masa 10 ayunan lengkap. Okey, seperti tadi, gunakan pensel. Okey, masukkan skala-skala kecil ni. Setiap satu. Okey, lepas tu kita akan lihat. Okey, masa ayunan tu yang diberikan adalah daripada 9.1 hingga 15.2. Okey, jadi anda perlu gunakan, nampak kan 91 sini. Skala sini mesti guna. Saya bagikan 2, 4, 6, 8, 10 sampai 16. Sebab nilai yang paling tinggi 15.2 memang cukup. Dan graf anda cukup besar. Memang memenuhi syarat untuk graf. Dan jangan sesekali tulis terus. Contoh 9.1. Tulis ni 9.1, 11.4, 13.1. No, yang itu salah. Boleh yang itu salah. Mesti guna skala yang seragam. Seragam ni maksudnya contohnya skala 1. Kalau ni 1, 2, 3, 4, 5. Sekarang kita guna 2. 2, 4, 6, 8, 10. Boleh. Ataupun you boleh guna 5, 10, 15, 20 pun boleh. Cuma graf tu nanti kecil. Satu lagi mungkin 10, 20. Tapi tak sesuai untuk keadaan di sini. Jadi kita gunakan 2, 4, 6, 8, 10. Okey. Saya harap anda jelas sampai sini. Seterusnya kita nak plot titik. Ini plot titik. Cuma kita lihat pertama dulu. Panjang bandul 20 cm 9.1. Okey. So titiknya sepatutnya di sini. Okey, sekarang saya besarkan. Cuba anda lihat. Okey, ini 20. 20 jalan ke atas. Dia nak cari 9.1. Nampak? Tepi sini ada 8 dengan 10. Sini adalah 10 petak tau. 10 petak kecil. So, you kira yang kelima. 1, 2, 3, 4, 5. Yang kelima adalah 9. Boleh? 9. Lepas tu ada lagi 5 petak kecil. Selepas 9, satu petak kecil tu, sini adalah sifar popularan 2. Okay, dia akan jadi 9.2, 9.4, 9.6, 9.8 dengan 10. Untuk skala ini. Jadi 9.1 di mana 9.1? 9.1 di antara 9 dengan 9.2. So, dia di tengah-tengah. Boleh? Dia di tengah-tengah sini.
Jadi titik itu anda plotkan dengan satu pangkal X yang kecil. Okey, yang jelas. Okay. Boleh juga guna titik, cuma bila anda buat garisan, mungkin titik itu tenggelam. Cikgu tak boleh nampak dengan jelas. Jadi kita guna pangkal. Okey. Teruskan kaedah yang sama untuk panjang bandul yang 30 cm. Okey, 11.4 dia di sini. 11.4. Okey, selepas 11 lagi 2 petak kecil, 11.4. Next, 40 cm 13.1. Okey, 13.1 di tengah-tengah lah. Jadi macam 9.1. Seterusnya yang 50 untuk 14.3 dia akan di sini. Okey, 14.3 dan yang terakhir 15.2. 15.2. Okey, itu maksudnya plot setiap titik. Okey, plot titik dengan betul. Dan langkah 5, lukiskan garis lurus terbaik. Kalau graf tu bentuk garis lurus, anda guna pembaris. Tapi kes di sini adalah lengkung. So, lengkung terbaik awak guna freehand. Maksudnya lukis dengan secara bebas. Okey, freehand. Dia akan jadi macam ni. So, ini adalah graf yang anda dapat. Okey, boleh? Saya harap anda jelas sampai sini. Saya cuba perbesarkan yang tadi untuk plot titik dalam slide seterusnya. Okey, ikut saya. Yang tadi ni. Yang kalau siapa tak jelas, boleh ikuti ini. Ini 8 hingga 10. Nampak dah petak tu? Okey, saya guna pointer. Okey, 8. So, ini. 1, 2, 3, 4, 5. Okey, yang kelima adalah 9. Yang kelima sini adalah 9. Boleh. Kalau saya nak 20 dengan 9.1. Okey, di mana terletaknya 9.1? Okey, 9. Selepas 9, naik atas sikit. Okey, sini 9 kan? Okey, ini 9. 29. Okey, 9 perpuluhan ni. Ini 2 tau. Satu petak tu 0.2. Baru boleh sampai sini 10. Dia akan jadi macam ni. Okey, so ini adalah 9. Okey, nampak titik warna biru tu? Ini 9.2, 9.4, 9.6, 9.8 dan last sekali sampai 10. Okey, maka 9.1 di sini. Yes, tengah-tengah sini. So, titik ini adalah 29.1. Saya harap anda jelas untuk yang nak plot graf. Boleh? So, dah sampai yang terakhir. Yes, okey. Kita dah sampai bahagian membuat kesimpulan dan menulis laporan. Tapi sebelum tu ada perbincangan kan? Selepas buat graf, kita lukis graf. Daripada graf, kita nampak semakin panjang bandul, maka semakin panjang masa bagi 10 ayunan lengkap. Selepas perbincangan, kita buat kesimpulan. Ingat balik, kesimpulan kita perlu nyatakan hipotesis diterima atau ditolak. Okey, dalam kes ini, dalam eksperimen ni, hipotesis diterima. Okey, dan ayat belakang ni, kalau anda perhatikan, adalah salin balik daripada hipotesis. Hipotesis. Okey, tengok hipotesis tu. Tengok, sama kan? Jadi awak salin je. Semakin panjang bandul, semakin panjang tempoh diambil untuk satu ayunan lengkap. Jadi, maka sampai sini je untuk satu laporan eksperimen yang lengkap. Boleh? Okey, sekian saja perkongsian cikgu pada hari ini. Sekiranya video ini bermanfaat untuk anda, sudilah tekan butang like, boleh share kepada rakan dan tekan butang subscribe sebagai tanda sokongan kepada cikgu. Okey, terima kasih. Jumpa lagi. Bye-bye. Everything changes.